Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih lagi bersama dengan Santai Sejarah. Video kali ini cikgu akan kongsikan tajuk-tajuk fokus SPM 2021. Assalamualaikum, salam sejahtera, berjumpa lagi. Salam kemerdekaan yang ke-64. Amir dah lupa tu berapa tahun dah kita merdeka. Baik, hari ni kita nak sambung, kita tak nak buang masa. Siri yang kedua, kita nak belajar ulang kaji berfokus ni berkaitan dengan bab 2 perlembagaan ni. Semalam cikgu santai dah kongsi 2.2 berkaitan dengan tajuk perlembagaan ini. Tengok balik tentang sejarah kan, sejarah penggubalan perlembagaan persekutuan. Jadi pada hari ini sama juga, di awal ini cikgu santai akan tunjuk balik di sini. Hari ini kita nak pergi kepada ciri-ciri utama. Kita nak pergi pada bahagian ni hari ini, 2.3. Ciri utama ni ialah, kalau kita nampak kemahirannya, ialah bagaimana kepentingan mematuhi undang-undang. Kita nak tengok sikit tentang ciri tradisional dan ciri moden. Dia mesti ada beza. Tradisional ni senang saja. Zaman dulu kita panggil tradisional lah. Baik. Jadi, tumpuan yang pertama tu 0.3 ini. Semalam cikgu dah buat 0.2. Ini semalam semalam ramai pelajar mesej cikgu. Terima kasih tanya. Baik. Pada hari ini, kita nak masuk 2.3 ni. Sebelum kita pergi pada bimbingan, 2 ciri yang pelajar perlu tahu. Dalam bab ini, kita belajar tentang ciri tradisional dan ciri moden. Kalau dia kata apa tu, 2 ciri utama, itu menunjukkan bahawa kita ni unik. Sebab kita menggabungkan, itu kita nampak, menggabungkan perlembagaan dahulu dan sekarang, yang mana tujuannya sama je lah. Kita nak pastikan negara kita aman dan tentram. 2 ciri ni, ciri tradisional, ciri moden. Apa itu yang lain tu adalah yang mengukuhkan apa itu ciri-ciri tersebut kan. Kalau kita tengok, kita nampak apa dah yang terkandung dalam ciri tradisional cikgu. Okey, ada 4. Beraja, agama, bahasa Melayu. Ini semua ini kita dapat lihat daripada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Yang ciri moden ini zaman British. Daripada kerajaan persekutuan, demokrasi berparlimen, daripada mana kita dah belajar dulu kan, warga negara. Baik, bila kita dah faham 2 ciri ini, barulah kita boleh menjawab soalan dengan baik. Sama ada, nampak, ciri tradisional ataupun ciri moden. Baik, sebelum itu cikgu nak tunjuk dulu satu bahan yang paling penting lah, buku teks. Okey, inilah buku teks kita, muka surat berapa ni? 28, 29. Kita rujuk 2 muka surat saja pelajar. Okey, tengok balik. Apa itu ciri tradisional? Kalau kita nampak kan, nampak yang cikgu kata zaman Melaka kan, dia perintah sistem beraja, pemerintah berdaulat. Merah tu fakta lah. Cikgu dah letak dah ni zaman Melaka. Zaman Melaka. Lepas itu kita ada demokrasi berparlimen. Ya, menarik kan? Itu dulu. Diteruskan konsep demokrasi berparlimen, yang hari ini ada yang di Pertuan Agong dan sebagainya. Okey, kita nampak ini pelajar dah baca. Ciri tradisional. Jadi automatik dia dah menjawab soalan yang pertama ni. Terangkan 2 ciri perlembagaan tersebut. Ciri tradisional, katakan kita nak ambil sistem beraja tadilah, kita ambil sistem beraja. Yang ini paling banyak markah lah. Kalau kita nak katakan
sistem beraja ni kita ambil pemerintah berdaulat. Okey, kita pun tengok di sini kalau kita besarkan ikut kita nak ambil okey, besarkan sikit. Ciri tradisional, kita ambil sistem beraja tadi. Kata kita ambil cikgu nak mudahkan cikgu bimbing saja sistem beraja. Okey, yang bermula daripada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Baik, kalau kita dapat situ dah dapat 2 markah cikgu. Nak ambil lagi? Boleh ambil agama. Kalau kita nak ambil sini agama Islam sebagai agama rasmi. Sama juga dengan bahasa Melayu. 3. Bahasa Melayu juga sebagai bahasa rasmi. Hari ini kita panggil bahasa kebangsaan lah. Sistem beraja ni pelajar boleh cerita sampai yang di Pertuan Agong macam yang ada dalam buku teks ni. Kalau kita nak ambil sikit kan, sampai yang di Pertuan Agong ni. Raja merupakan itu, kita boleh ambil lah. Raja sebagai ketua negeri, mengampunkan, mengurniakan anugerah, dan itu semua kita boleh ambil. Ini ciri yang pertama. Cikgu syorkan pelajar tolong tengok sekurang-kurangnya kita tahu satu ciri tradisional ni. Ini agama Islam tadi. Agama Islam sebagai agama rasmi pada hari ini. Kita ambil bahasa Melayu. Bahasa Melayu sebagai lingua franca. Jadi pelajar, kalau kita tengok soalan satu ni, sepatutnya kita tak boleh salah. Sebab apa? Kita dah dapat banyak input. Berkaitan dengan ni. Kalau kita tengok sini kan, banyak inputnya yang boleh kita ambil. Kalau kita tengok zaman Kesultanan Melaka, nak detailkan sistem beraja ni lah sampai raja hari ini masih diteruskan. Raja boleh mengampun, raja boleh mengurniakan anugerah. Bermaksud 4 markah ni cukup banyak pelajar. Okey. Jelas Ciri moden, ciri hari ini. Kalau kita katakan kerajaan persekutuan, bila bermula? Okey, baik. Sebelum kita pergi jauh, kita kena tengok buku teks. Dia tak boleh pergi jauh pelajar. Kalau kita tengok kerajaan persekutuan, okey. Mungkin 2 ini kita nampak. Kerajaan persekutuan. Bila sebut kerajaan persekutuan ialah kerajaan yang digabungkan. Dapat markah situ Okey, adalah kerajaan persekutuan. Yang ini kita dapat 1 markah. Yang mana kerajaan persekutuan ni ada kuasa tertentu. Cikgu dah garis kat situ dapat 2 markah. Jadi kita nampak di mana negeri-negeri ni dia ada kuasa tertentu. Diberi pada kuasa. Contohnya dia bagi. Contohnya Sabah dan Sarawak diberi kuasa autonomi. Untuk situ dah dapat 3 poin. Lepas tu kewarganegaraan kita ada 2. Kewarganegaraan ini ada zaman British dia dah terangkan dulu tentang kewarganegaraan ni. Kita ada rakyat raja, ada rakyat British. Tengok situ. Rakyat diketujukan sebagai rakyat raja dan terdapat juga pendapat kerakyatan British sekiranya dilahirkan di 2 negeri selat itu. Jadi macam mana kita nak dapat? Nak ambil mana poin yang paling mudah? Saya kewarganegaraan ni tak tahu cikgu. Tak apa. Kita ambil kerajaan persekutuan, kerajaan kita hari ini yang menggabungkan negeri-negeri tertentu yang ada kuasa. Kita ambil satu lagi, demokrasi berparlimen, yang mana pemimpin kita dipilih melalui pilihan raya. Baik. Kalau kita nak gabungkan jawapan ni, macam mana cikgu? Okey, baik pelajar. Sama juga kita nak gabungkan. Kalau kita nak gabungkan di sini, kita ambil pertama tadi kerajaan persekutuan. Sebab kita tak nak hilang markah itu fakta. Dapat dah markah. Yang mana kita ambil huraian tadi apa? Yang menggabungkan. Okey, 1 poin. 1 menggabungkan. 1 lagi, yang mana negeri-negeri ada kuasa tertentu. Kuasa autonomi lah Kita tak boleh ikut ayat sebiji-sebiji buku teks kan. Tapi yang penting kita faham. Ini bagi contoh. Contohnya apa? Sabah dan Sarawak. Kalau kewarganegaraan lupa. Tapi ada fakta. Kalau kita bagi kewarganegaraan dapat markah.
ambil demokrasi berparlimen. Demokrasi berparlimen. Okey, di sini tak payah kita pergi jauh. Dalam demokrasi berparlimen, pelajar tengok kita punya kepimpinan letak perkataan pilihan raya dalam memilih pemimpin. Okey, kalau kita tengok di sini, kita dah dapat 4 markah pelajar. Itu belum kita masuk lagi yang lain. Kewarganegaraan tu kita dapat fakta, cuma kita tak dapat huraian yang baik. Kalau kita tengok di situ, kita ulang lagi. Boleh je aku ulang-ulang? Ya, kena ulang. Pelajar kita kena tengok. Okey, demokrasi berparlimen tadi kita ambil satu, kita ambil pilihan raya. Kita cerita lah pilihan raya tu. Pilihan raya DUN negeri, pilihan raya parlimen untuk apa, rakyat memilih macam mana. Itu kita nampak siapa yang urus. Di sini kita dah dapat markah yang baik pelajar. Kalau kita dapat memahami jawapan ini dengan baiklah. Nak faham, kita kena tengok 2 muka surat saja pelajar. Kalau tak dapat, rugi kan. Di sini okey, baik. Yang soalan B ni, ni menarik ni pelajar. Sebab ini soalan esei. Bila soalan esei, yang pertama itu dah beri kita keseronokan lah. Itu fakta. Jelaskan kuasa yang di Pertuan Agong. Yang ini dia combinekan dengan 2.4. Dia berkombinekan dengan 2.4. Apa kuasa yang di Pertuan Agong? Banyak pelajar yang boleh kita keluarkan. 6. Kita ceritakan yang di Pertuan Agong sebagai ketua negara. Bila sebut ketua negara, apa ketua Agong? Agong boleh melantik. Ini kita nak nampak. Melantik Perdana Menteri dan mengesahkan kabinet. Kita tahu ikut ayat kita kan. Agong sebagai ketua agama Islam. Agong boleh mengisytiharkan darurat. Agong sebagai ketua angkatan bersenjata. Agong boleh membubarkan parlimen. Banyak pelajar. Kalau kita detailkan tugas yang Pertuan Agong ni, kita cuba bayangkan dalam situasi negara kita dalam 2-3 minggu ni kan. Macam mana Agong berkaitan dengan pelantikan Perdana Menteri. Jadi kita nampak, soalan ini mudah. Kalau disoal dalam peperiksaan, kita tahu kita nak baca macam mana, kita nak gabung macam mana. Jadi cikgu nak tunjuk satu lagi soalan daripada Sabah kot daripada Sabah. Ada tak cikgu letak di sini? Cikgu letakkan. Ada tak modul daripada Sabah? Modul Zamrud. Sedap nama kan. Okey. 2.3. Nyatakan 2 ciri tradisional. 2 ciri. Ini soalan struktur. 2 ciri. Pelajar dapat jawab lah. Bila sebut ciri, ingat saja Melaka. Agama Islam, bahasa Melayu, dan juga dah dapat tak? Agama Islam dapat, bahasa Melayu dapat, beraja dapat. 2 je dia nak. 2 sahaja huruf Roman. Ambil sini. Ambil yang paling mudah lah. Raja tadi kan. Okey. Jelaskan ciri moden. Dia minta ciri moden. Bila sebut ciri moden tadi, cikgu dah sebut kita ada 4 yang tadi tu. Kita nampak ciri moden. Dia kata sini ciri moden sistem demokrasi berparlimen. Kita ada 3 kan. Sistem demokrasi berparlimen dalam perlembagaan. Kalau kita tengok demokrasi, bila sebut demokrasi, kita ni pemimpin kita dipilih melalui pilihan raya. Okey, dapat 1 markah dah. Okey, pilihan raya ni untuk apa? Di mana rakyat memilih pemimpin. Yang menentukan kerajaan itu huraian dia. Itu huraian dia. Yang mana kita ceritakan diuruskan oleh Suruhanjaya pilihan raya 5 tahun sekali. Inilah badan bebas yang menguruskan pilihan raya sama ada di peringkat persekutuan ataupun negeri. Markah berapa? Kita banyak dah tu. Sebab kita ada 2 ni.
wakil negeri ataupun wakil persekutuan. Nak 4 je. Okey. Sebagai warga negara Malaysia, bagaimana anda mempertahankan demokrasi? Okey, apa hak kita nak pertahankan demokrasi berparlimen? Kita paling-paling tak ada pun. Sebagai rakyat, kita akan jadi seorang pengundi yang bijak untuk rakyat kita kan, untuk memilih pemimpin yang membawa idea di peringkat negeri dan pusat. Dan saya juga akan sentiasa setia terhadap kepimpinan yang ada. Banyak jawapan pelajar ya. Jadi pelajar, bila kita belajar bab ini, kita nampaklah bahawa satu lagi 24 ni kita akan masuk nanti. Tajuk ni sedap sikit 24 ni. Kita dah sampai kepada bahagian yang ini. Kita nampak, kita tengok nota sikit pelajar. Ada tak nota daripada BPK yang boleh kita bantu pelajar? Ciri perlembagaan persekutuan. Kita nampak kan? Ada 4 ni. Ada Sultan, Islam, Bahasa Melayu, Melayu. Bacalah pelajar kena baca. Kita nampak ciri moden 3 je. Tadi yang dia soal demokrasi berparlimen. Ini demokrasi berparlimen. Dan habis. Ada 2 benda itu saja pelajar yang boleh dan diharapkan dapat membantu pelajar untuk kita menguasai sejarah, khususnya dalam SPM 2021. Okey, boleh pelajar? Kita jumpa lagi di siri yang terakhir. Dah nak tamat dah. Siri yang ketiga. Cikgu nak sentuh tentang pindaan. Terus bersama dengan cikgu. Jangan lupa like dan subscribe Cantai Sejarah SPM.